Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudhillalah. May yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma wa taqabbal minna innaka antas samiul alim. Walhamdulillah ya rabbal alamin. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kali ini kita dapat sambung pengajian kita yang telah kita tinggalkan sejak beberapa minggu atau sebulan yang lalu lah. Di mana hari itu kita berhenti pada tajuk sunanul wudu, ya. Perkara-perkara yang digalakkan ketika berwudu. Dan hari ini insya-Allah taala kita akan masuk tajuk yang baru. Itulah tajuk al-mashu 'alal khuffain, ya, sapu di atas khuf. Baik. Ia satu tajuk, satu bab lah daripada bab-bab yang ada dalam taharah, dan dia adalah perkara yang amat penting juga. Saya baca dulu. Bab sapuan di atas khuf. Ada beberapa perkara penting bersabit dengan sapuan di atas khuf. Pertama, syarat sapuan di atas khuf. Yang kedua, perkara yang membatalkan sapuan di atas khuf. Dan beberapa perkara yang furu' lah yang berkaitan dengannya. Baik. Sebelum pada itu, kita kena tahu dulu apa yang dimaksudkan dengan al-mashu 'alal khuffain, sapu di atas khuf. Pertama, perkataan sapu lah, al-masah. Sapu, al-masah maksud sapu. Dan kita kena tahu dalam hak ehwal fiqh ni ataupun ibadah, ada perkara yang bersabit dengan sapuan. Ya. Kalau dulu kita belajar dalam wudu, ada sapuan di atas kepala. Bila kita ambil wudu tu, salah satu rukun wudu ialah menyapu kepala, mashur ra's, sapu kepala. Itu juga satu bentuk sapuan, di mana kita tidak membasuh kepala seumpama kita membasuh anggota-anggota wudu yang lain. Kita ada basuh tangan, kita ada basuh muka, kita ada basuh tangan hingga ke siku, ya, kita ada basuh kaki, dan di tengah-tengah tu ada sapu kepala. Bukan basuh kepala, sapu kepala. Walaupun kalau kita basuh kepala pun boleh, tapi yang disyarakkan kepada kita ialah sapu saja. Dan dalam Quran Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Ma'idah sapu, wamsahu biru'usikum. Surah Al-Baqarah, surah Al-Ma'idah ayat ke-6 yang kita kongsi tentang tata cara berwudu yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu. Allah Ta'ala sebut wamsahu biru'usikum, dan sapulah kepala-kepala kamu. Sapu, itu juga satu bentuk sapuan. Kemudian kita jumpa lagi, ni juga satu bentuk sapu, tapi bukan sapu atas kepala lah, tapi sapu di atas dua khuf. Al-masah makna sapu, bukan basuh tapi sapu. Yang kedua ialah al-khuffain, al-mashu 'alal khuffain, sapu atas dua khuf. Al-khuffain ialah merujuk kepada sejenis pakaian yang dipakai di kaki, ya. Kita kata macam stocking lah, tapi dia stocking daripada kulit. Al-khuf ialah ma yulbas 'ala rijli min julud. Itu pentakrifan yang kita temui dalam buku-buku fiqh. Khuf ni merujuk, al-khuffain makna dua khuf. Perkataan musanna, yakni dua lah. Kalau satu khuf,
kalau dua khufan atau khufain. Kalau banyak khifaf, mana khuf-khuf. Jadi sapu di atas dua khuf sebab kita hanya ada dua kaki. Jadi dah tentu kita pakai hanya dua khuf. Jadi sapu di atas dua khuf, yang ni perkara yang dipakai di kaki, mayulbas ala rijlain, apa yang dipakai pada kedua kaki kita, min julud, daripada kulit. Dan ia merujuk kepada sejenis stocking yang orang Arab dululah, hatta sekarang pun pakai, di mana ia diperbuat daripada kulit. Jadi kalau diperbuat daripada kulit, tak dinafikan ia adalah khuf. Dia bukan macam kasut, dia macam stocking tapi dia daripada kulit. Baik, jadi sapu di atas dua khuf ialah sapu di atas pakaian yang dipakai pada kaki, daripada stocking yang diperbuat daripada kulit, min julud, daripada kulit. Itu asas kepada definisi kepada al-khuffain, dua khuf. Baik. Wa yulhaq bima yulbas ala rijlain minhu, tapi sebagian ulama menggunakan juga atau menggunakan bab yang sama untuk nak mengatakan bahawa apa saja yang pakai di kaki itu boleh, kerana selain daripada khuf, apa-apa saja yang kita pakai selain daripada stocking daripada kulit, apa-apa stocking yang kita pakai, hatta daripada benang, daripada kapas atau seumpamanya, juga diilhaqkan ataupun dihukumkan dengan hukum yang sama seperti khuf. Nanti kita akan sebutlah, ya. Baik. Jadi definisi kepada al-mashu' ala khuffain ialah sapu di atas dua khuf, sapu di atas stocking kulit yang kita pakai, ya. Baik, hukum dia adalah harus, ya. Sebab itu ulama memasukkan bab al-mas' ala khuffain, bab sapuan di atas dua khuf, sebab menyapu di atas dua khuf ini adalah masyru', disyariatkan, dan hukumnya harus, jaiz, ya. Berdasarkan kepada banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ayat Quran wallahu taala alam, setahu saya tidak ada lah, tapi hadis Nabi banyak. Antaranya hadis yang paling masyhur itulah hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, daripada Jarir bin Abdullah, di mana pada suatu hari dia kencing lah, kemudian dia berwudu, kemudian dia tidak membasuh kakinya, dia hanya sekadar menyapu di atas dua khufnya. Jarir bala Jarir wa tawaddaa summa tawaddaa wa masaha ala khuffai. Riwayat itu menyatakan Jarir dia kencing, kemudian dia berwudu, kemudian dia sapu di atas dua khuf. Mana dia tak basuh kaki, dia pakai khuf, kemudian dia sapu di atasnya. Kemudian dikatakan kepadanya, faqila lahu tasna' hakaza. Orang tanya dia, kenapa kamu buat macam ni? Dia pun kata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bala, kencing. Macam aku kencing lah, mana Nabi pun kencing. Summa tawadda'a wa masaha 'ala al-khuffain. Kemudian Nabi berwudu dan sekadar menyapu di atas dua khufnya. Kemudian kata periwayat Al-A'mash, qala Ibrahim, juga periwayat hadis, wa kana yu'jibuhum hadzal hadis. Mereka takjub dengan hadis ini, lianna Islam Jarir kana ba'da nuzul al-Maidah. Kata periwayat hadis, mereka amat takjub dengan hadis ini, kerana Islamnya Jarir ialah selepas diturunnya surah Al-Maidah, ayat tentang wudu itulah. Jadi Jarir bin Abdullah dia Islam selepas turunnya surah Al-Maidah yang berkaitan dengan wudu, menunjukkan bahawa apa yang dilakukan oleh Jarir dilakukan oleh Rasulullah SAW selepas ayat wudu. Berbeza dengan sebahagian golongan yang kata tidak harus al-mashu' ala al-khuffain, kerana mereka mentakwilkan atau mentafsirkan hadis ini berlaku sebelum daripada turunnya ayat dalam surah Al-Maidah berkaitan wudu. Jadi kata tidak harus. Dan kata Imam Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang kata tak harus ni tak sah, yang masyhur ialah al-Khawarij wa Syiah. Golongan Khawarij dan golongan Syiah mengingkarinya, ya. Fa ankarat Syiah wal Khawarij wala yu'taddu bi khilafihim. Kata An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim, yang ingkar akan al-mashu' ala al-khuffain ialah Khawarij dan Syiah, dan tidak dikira akan perselisihan mereka. Mana apa-apa yang mereka kata tak boleh tu kita tak boleh pakailah.
Dan Imam Nawawi menyatakan ajma' man yu'taddu bihi fil ijma' ala jawaz al-masih 'ala al-khuffain. Telah ijma' lah orang-orang yang kita terima dalam keijma'annya, yakni sahabat Nabi dan tabi'in, bahawa harus menyapu di atas khuf. Walaupun Syiah dan Khawarij tidak menerimanya, tapi majoriti bahkan ahli sunnah wal jamaah menerima al-mashu 'ala al-khuffain selaku perkara yang harus dan boleh kita lakukan. Hatta Imam Tirmizi rahimahullahu taala menyatakan bahawa hadis Jarir bin Abdullah ini adalah hadis mufassir, yakni hadis yang mentafsirkan atau menjelaskan akan kelakuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan al-mashu 'alal khuffain. Dan kata beliau, sebahagian yang menolak hadis Jarir bukan menolaknya secara mutlak, tapi mentakwilkan ianya berlaku sebelum surah Al-Maidah seumpamanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Dan kalau kita lihat ataupun kalau kita baca secara meluas, sebenarnya ada juga riwayat daripada imam kita yang kata tidak harus. Itulah Al-Imam Malik rahimahullahu taala, termuat dalam sebahagian buku fiqh Maliki. Hatta dalam buku fiqh mazhab Syafi'i ada disebutkan daripada Ibnu Abi Zu'ab, antaranya Al-Imam Umar Al-Yamani dalam Al-Bayan. Ulama besar mazhab Syafi'i juga menyatakan bahawa Al-Imam Malik rahimahullah ada banyak fatwa tentang keharusan atau tidak keharusan, mana boleh ke tak boleh sapu di atas khuf. Kata beliau, Al-Imam Malik ada satu pendapat, dan dikatakan itulah pendapat Al-Imam Malik fi akhir ayamihi, yakni di hujung usianya, ialah ia tidak mengharuskan sapuan di atas khuf. Walau bagaimanapun dia tidak dimuktamadkanlah dalam mazhab Maliki. Wallahu ta'ala alam, kerana ia menyalahi pentafsiran sahabat dan tabi'in yang lain. Kerana bukan hanya hadis Jarir bin Abdullah yang menyatakan bahawa harus sapu di atas khuf, malah ada banyak lagi hadis-hadis yang lain. Antaranya hadis Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan juga dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ada juga dalam hadis Abi Dawud. Hadis Abi Dawud juga daripada Bilal bin Abi Rabah, dan ramai lagi. Hatta dalam Musannaf sebahagian besar daripada juga menyatakan bahawa ada sahabat yang menyapu di atas khuf, termasuk Ibnu Umar dan selainnya. Dan kata Al-Imam Dawud, Al-Imam Abi Dawud menyatakan wa masaha 'alal khuffain jama'atun minas sahabah, dan sapu di atas khuf ni dilakukan oleh jamaah, yakni sebahagian besarlah daripada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi kita tahu ia diharuskan berdasar pada hadis-hadis Nabi dan juga ijma'. Dan ini juga disebut oleh Al-Imam Ibnu Al-Munzir dalam buku ijma'nya, di mana katanya ajma'u ala anna man akmala taharatahu summa labisa khuffai summa ahdas lahu an yamsah ala khuffai. Kata Imam Ibnu Munzir dalam buku ijma'nya, satu buku ijma' yang kita kena rujuklah dalam hak ehwal ijma'. Antara yang paling bagus dan terbaiklah hatta Imam An-Nawawi memuji buku Al-Ijma' yang dikarang oleh Al-Imam Ibnu Al-Munzir. Bahkan An-Nawawi sendiri mengakuinya dalam Muqaddimah Al-Majmu', kalau dia nak rujuk ijma', dia rujuk buku Al-Ijma' Ibnu Munzir berbanding buku ijma' dalam mazhab Syafi'i sendiri. Dan dia kata wahwal qudwah fi hadzal fan. Dalam bab ijma' ni Al-Imam Ibnu Munzir adalah qudwah, ikutanlah. Maksudnya yang boleh kita guna pakai berbanding yang lain. Jadi kalau Ibnu Munzir kata ijma', kebiasaannya ia adalah ijma' yang betul lah. Baik. Ada ayat Syekh? Ada ayat. Okey, ada. Bismillah. Lima 15 minit sekejap. Jadi Ibnu Munzir kata telah ijma' lah akan ulama salaf dan khalaf, sesiapa yang menyempurnakan wuduknya, yakni wuduknya dengan air, lantas dia memakai kedua khufnya,
kemudian dia berhadas, harus ke atasnya untuk menyapu di atas khuf. Jadi sabitlah kepada kita bahawa pensyariatan menyapu di atas khuf ni berlaku menerusi hadis Nabi SAW dan juga ijma' yang telah dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Muzir berkenaan. Baik. Nah, kemudian setelah kita tahu akan definisi dan hukum sapu di atas khuf, kita masuk kepada tadi apa syarat menyapu di atas khuf. Kerana sebagaimana hal-hal taharah yang lain, menyapu di atas khuf juga ada syarat-syaratnya. Dan secara umumnya, bila kita rujuk buku-buku fiqh, ada 3 syarat terutama yang dimestikan sebelum kita nak menyapu di atas khuf. Pertama ialah memakai khuf selepas suci daripada bersuci. Memakai khuf selepas suci daripada bersuci atau berwudu. Maksudnya, ataupun dalam istilah bahasa Arab sebut taqaddumut taharah. Taqaddumut taharah qabla lubsil khuffain. Maksudnya kita mesti menyempurnakan wudu ataupun bersuci sebelum kita memakai 2 khuf. Maksud kata kita wudu keseluruhan, selepas itu kita memakai khuf berkenaan. Memakai khuf selepas sempurna bersuci. Maksud setelah kita habis bersuci, berwudu lah terutamanya, selepas tu baru kita pakai khuf. Kalau kita tak berwudu, kita mandi wajib. Mandi wajib dia mengangkat hadas besar, at the same time dia juga mengangkat hadas kecil walaupun kita tidak berwudu. Itu kita akan bincang secara terperinci dalam babul ghusl, bab mandi nantilah. Jadi kalau kita berwudu keseluruhan ataupun kita dah mandi wajib, yang mana semasa kita mandi kita tidak melakukan perkara yang membatalkan wudu, jadi kita tak ada hadas lah, kita dalam keadaan suci, maka kita pakailah khuf ketika itu. Dan tak boleh kita pakai khuf sebelum kita berwudu terlebih dahulu. Kita dalam keadaan berhadas kita pakai khuf, tak boleh sapulah. Hendaklah kita dalam keadaan suci terlebih dahulu, kemudian selepas itu barulah kita memakai khuf. Memakai khuf selepas sempurna bersuci. Dan tidak ada khilaf dalam isu ini. Hatta kata Al-Imam Ibn Qudamah Al-Maqdisi dalam Al-Mughni, buku fiqh besarlah mazhab Maliki, mazhab Hanbali. Dia kata la a'lamu ala taqaddumit taharah li jawazil mashi khilafan. Setahu aku dia kata tidak ada khilaf tentang kemestian bersuci terlebih dahulu sebelum memakai khuf. Hatta kalau kita lihat hadis daripada Mughirah bin Syu'bah yang diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud, beliau menyatakan bahawa Nabi SAW berwudu, kemudian aku nak cabut kasut Nabi SAW. Nabi berkata padanya, da'huma fa inni athqaltuhuma tahiratain. Nabi kata tinggalkan ia, aku telah memakainya dalam keadaan ia suci. Maksudnya boleh sapu di atas khuf selepas kita memakainya dalam keadaan bersuci. Dan of course lah kasut yang kita pakai itu mestilah suci juga. Baik. Itu yang pertama. Yang kedua ialah khuf mestilah menutupi kawasan wajib basuhan. Walaupun tidak menutupi keseluruhan, ia mesti menutupi sebahagian besar daripada kaki kita. Tempat yang wajib dibasuh itulah. Dia panggil satru li ghalib mahallil fardi. Satruhuma li ghalib mahalli al-fardi. Khuf berkenaan mestilah menutupi kawasan yang wajib dibasuh. Walaupun tidak keseluruhan, tapi hendaklah sebahagian besar daripadanya. Maksudnya jika khuf berkenaan ada sikit sebanyak lubang ataupun kerosakan, maka tidak menjadi masalah selagi mana ia menutupi kawasan basuhan yang wajib secara walaupun tidak keseluruhan tapi sebahagian besar daripadanya. Hatta kalau para sahabat Nabi SAW sebahagian besar adalah fuqara, orang yang miskin. Dah tentu sebahagian daripada khuf mereka ada yang terkoyak, ada yang berlubang, ada yang rosak dan seumpamanya. As long as dia boleh dipakai, walaupun ada sikit sebanyak kecacatan dan menutupi sebahagian besar daripada kaki kita, maka
boleh untuk kita sapu di atasnya, ya. Khuf mestilah menutupi kawasan wajib basuhan. Satruhuma li mahalli satruhuma li ghalib mahalli fardi. Itu istilahnya. Dan yang ketiga, khuf mestilah tidak bernajis. Taharah ainihima, maksudnya kedua-dua khuf yang kita pakai itu mestilah bersih daripada najis. Tak boleh khuf kita khuf yang ada najis padanya, ataupun khuf tu memang diperbuat daripada perkara yang dihukumkan najis. Tak boleh lah khuf daripada kulit babi umpamanya, tak boleh lah. Khuf daripada kulit anjing, dia mesti suci ainnya, yakni khuf tu mesti daripada kulit yang suci. Kalau kulit pada haiwan yang tidak disembelih, ia telah disamak terlebih dahulu. Sementara jika ia daripada kulit-kulit haiwan yang telah disembelih, yang dihukumkan halal untuk dimakan, dan tidak ada najis di luarnya, maksudnya tak boleh ada najis lah. Kalau ada najis, ia mesti dibersihkan terlebih dahulu, kemudian barulah kita menyapu di atasnya. Baik. Ataupun barulah kita boleh memakainya. Maksud sebelum kita pakai, kita mesti pastikan khuf kita itu dalam keadaan yang bersih daripada najis. Itu yang bersabit dengan syarat di atas sapuan di atas khuf. Jadi amat simple lah, tidak susah untuk kita ingat. Pertama, ia mesti sempurna bersuci dahulu baru dia pakai. Khuf tu mestilah menutupi sebahagian besar daripada tempat basuhan yang wajib. Dan yang ketiga, khuf mestilah dalam keadaan suci. Khuf tu sendiri mesti suci dan tidak boleh ada najis padanya. Baik, itu perkara yang pertama. Kemudian yang kedua, yang membatalkan sapuan. Jadi bila kita sapu di atas khuf, maka seumpama kita basuh kaki lah, tak perlu kita basuh kaki lagi, kerana kita telah sapu di atas khuf. Sebab itu Al-Imam Nawawi sebut dalam Syarah Sahih Muslim, sapuan di atas khuf ni boleh sahaja. Ajma' man yu'taddu bi fil ijma' ala jawazil mas'i 'ala al-khuffain fi safar wal hadar li haja wa li ghairi haja, hatta yajuzu li al-mar'a al-mulazimah li baitiha wa zamin alladhi la yamshi. Kata Imam Nawawi, telah ijma' para ulama, boleh sapu di atas khuf sama ada ketika musafir atau ketika bermukim, sama ada untuk hajat ataupun tidak ada hajat sekalipun, asal kita pakai saja. Hatta dia boleh dilakukan oleh wanita-wanita yang melazimi rumahnya, dan boleh dilakukan oleh orang-orang yang tidak boleh berjalan. Mana dia pakai khuf setiap masa, maka boleh, tidak ada masalah. Baik, cuma yang perlu kita tahu, ada perkara-perkara yang membatalkan sapuan. Maksudnya, bila perkara ini berlaku, kita tidak boleh sapu lagi di atas khuf. Kita kena cabut khuf tu, settlekan dulu hal-hal berkenaan, baru boleh kita pakai balik. Baik, yang pertama ialah hadas besar. Hadas besar, istilah fiqh dia sebut al-hadasul akbar ataupun ma yujibul ghusl, perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bila berlaku perkara yang diwajibkan mandi, maka tak boleh sapu di atas khuf. Banyaklah perkara yang wajib menyebabkan mandi ni. Kita akan belajar dalam babul ghusl nanti, perkara yang mewajibkan mandi ni ada banyak. 5 daripadanya disepakati, 2 tidak disepakati. Antaranya khurujul mani, keluar mani. Maka tak boleh dia sapu di atas khuf lagi, dia kena mandi wajib lah. Dia berjima' umpamanya, after jima', dia kena buka kasut itu, ataupun kalau dia pakai kasut sekalipun, dia tak boleh sapu lagi di atas khufnya. Stocking berkenaan. Lagi al-maut, orang yang mati umpamanya, tak boleh kita nak mandi tang kaki ada pakai khuf, kita tinggalkan kakinya, sapu saja atas khuf, tak boleh lah. Pasal itu termasuk dalam perkara mujibatil ghusl, perkara yang mewajibkan mandi. Dah ada banyak lagi lah, umpamanya orang haid umpamanya, orang nifas umpamanya, bila dia pakai khuf dan dia sapu di atas khuf dengan syarat-syarat yang berkenaan, kemudian dia datang haid, boleh jadi dia tak buka khuf dia sampai 6 hari haid. After dia habis haid, dia nak mandi wajib, dia mandi wajib, kaki dia nak sapu saja, tak boleh lah. Kerana ia telah berhadas besar, dan perkara yang bersebut dengan hadas besar tak boleh dilakukan khuf padanya. Sapu di atas khuf tidak boleh. Baik.
Termasuk juga mandi-mandi yang sunnah lah, umpamanya mandi Jumaat. Mandi kat kaki, tak nak buka khuf, nak sapu saja. Tak sah lah mandi Jumaatnya. Walaupun dia hanya mandi sunnah di sisi majoriti dan sebagian ulama mewajibkan. Baik. Jadi nak cerita hadas besar tak boleh sapu di atas khuf. Yang kedua, tamat tempoh 3 hari bagi si musafir dan sehari bagi si mukim bermula daripada waktu sapuan. Jadi sapu di atas khuf ni dia ada tempoh dia. Dia panggil al-muddah lil masih 'ala al-khuffain. Tempoh untuk sapu di atas 2 khuf. Dia ada tempoh dia. Di mana majoriti menjadikan tempoh berkenaan berbeza antara musafir dan mukim. Musafir 3 hari 3 malam. Daripada mana nak mula? Daripada dia sapu di atas khuf. Ada khilaf lah para ulama. Kalau ikut standard mazhab Syafi'i, daripada dia berhadas. Mana bila dia ambil wuduk, dia pakai khuf. Ketika dia selepas dia berwuduk lah, boleh jadi dia pakai terus, ataupun dia tunggu seketika. Mungkin dia ambil wuduk pukul 10, pukul 11 dia pakai. Boleh lah, as long as dia dalam keadaan suci. Habis tu nak dikira tempoh tu daripada bila? Kalau yang standard mazhab Syafi'i daripada berhadas. Dia berhadas bila? Dia berhadas, daripada situ bermulalah kiraan sapu di atas khuf. 3 hari bagi orang yang bermusafir, 3 malam, dan 1 hari 1 malam bagi yang bermukim. Ada start daripada waktu itu. Tapi sebagai ulama kata start daripada sapu. Boleh jadi dia berwuduk pukul 10. Dia pakai khuf pukul 11 masih dalam keadaan bersuci. Pukul 12 dia ada hadas. Tak dikira lagi. Habis tu kira bila? Bila dia berwuduk sekarang. Bila dia berwuduk nak zuhur pukul 1.30. Bila zuhur dia ambil wuduk, kemudian dia start sapu di atas khuf. Maka sebagai ulama kata bermula daripada waktu itu. Dan saya kira ia sebahagian besar daripada ulama-ulama hadis, hatta dalam konteks mazhab Syafi'i, Al-Imam Abu Saud yang menyatakan sapu di atas khuf bermula daripada sapuan, tapi bukan bermula daripada berhadas. Ada sebahagian ulama kata bermula daripada dia pakai. Start pakai tu dah kira 3 hari dah bagi yang bermusafir, ataupun 1 hari 1 malam bagi yang bermukim. Pakai dah kira start. Dia kata start berhadas baru kira start. Tapi saya kira yang paling kuat hujahnya ialah daripada sapuan. Daripada sapuan. Dan itu pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala juga. Dan saya kira pendapat yang paling bagus. Ulama sepakatlah 3 hari 3 malam. Tak sepakatlah. Mana majoriti kata 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk bermukim. Cuma mereka tak sepakat start daripada bila. Ulama yang kata start daripada sapu sebab Nabi kata yamsah. Hadis Ali bin Abi Talib dan Sahih Bukhari Muslim, Nabi kata yamsahul musafir salasata ayyam wa layalihinna wa yamsah al muqimu lailatan yauman wa lailah. Nabi kata orang yang bermusafir dia sapu 3 hari 3 malam. Jadi Nabi sebut sapu. Maksudnya waktu tu mesti bermula daripada sapu. Sebab itu ia dianggap sebagai pendapat yang paling baiklah. Baik. Jadi yang kata tempoh ni sebenarnya Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, fatwa lama dia kata tidak ada tempoh. Mana as long as dia tidak berhadas besar, as long as dia tak cabut khufnya, dan tak melakukan perkara yang membatalkan khuf, dia boleh sapu sampai bila-bila. Dan itu juga satu pendapat daripada Al-Imam Malik rahimahullah ta'ala. Kerana ada hadisnya juga, antaranya hadis Ibnu Majah yang diriwayatkan daripada Qais bin Sa'ad, di mana dia tanya Nabi, sa'altu Rasulullah an al-mas'i 'ala al-khuffain. Ya Rasulullah, a'amsa 'ala al-khuffain? Faqala Nabi, na'am. Wahai Nabi, Qais bin Sa'ad tanya Rasulullah, wahai Nabi, aku boleh sapu atas khuf? Nabi kata, na'am. Yauman, 1 hari ke? Nabi kata na'am, ya. 2 hari ke? Ya. 3 hari ke? Ila ambalagha sab'an, sampai dia tanya Nabi sampai 7 hari. Nabi kata ya. Dan Nabi kata imsah ma badalak, kamu boleh sapu sampai bila-bila. Sebab itu sebagian ulama kata tidak ada tauqid, mana tak ada tempoh. Tapi pendapat majoriti ada tempoh, kerana hadis itu di sisi majoriti ulama kata tidak sahih. Sementara pendapat ulama yang diperbaharui, umpamanya Al-Imam Syafi'i yang diperbaharui, dia kata
Pendapat lama dia kata tidak ada tempoh, pendapat baru dia kata ada tempoh. Dan itulah pendapat majoriti para ulama. Kerana hadis-hadis yang menyatakan tempoh ini lebih kuat dan lebih sahih. Dalam Sahih Muslim, Ali bin Abi Talib ditanya oleh Syurih bin Hani. Cerita dia, Syurih bin Hani ini ditanya Aisyah dulu. Sa'altu Aisyah ta'anil masih ala khuffain. Aku tanya Aisyah tentang sapu di atas dua khuf. Faqala Aisyah kata, is'al Aliyan. Kamu tanya Ali. Fa innahu a'lam minni bihadza fa innahu kana yusafir ma'a Rasulillah. Kamu tanya Ali lah. Ali lebih tahu dalam hal ini kerana ia sering bermusafir bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi fasa'altu Aliyan, aku pun tanya Ali. Faqala an-nabi yamsahul muqim yamsahul musafir salasata ayyam wa layalihinna wa yamsah al-muqim yawman wa laylah. Maka Ali kata, Nabi kata 3 hari untuk yang bermusafir, 3 malam, dan 1 hari 1 malam untuk yang bermukim. Di samping beberapa hadis yang lain. Jadi sebab itu majoriti ulama kata 3 hari 3 malam untuk musafir, 1 hari 1 malam untuk yang bermukim. Mana kata dalam masa berkenaan, selagi mana dia tidak melakukan hal-hal yang membatalkan sapuan, maka dia boleh guna secara berterusan. Tapi bila tamat tempoh, habislah. Sebab itu antara perkara yang termasuk membatalkan sapuan selain pada hadas besar ialah bila tamat tempoh. Tamat tempoh dah tak boleh dah. Habis dia nak buat macam mana? Dia kena buka khuf dia, wuduk balik, baru pakai balik. Bismillah. Kalau tamat tempoh lah. Kalau tadi hadas besar, dia kena settle dulu hadas besar, baru boleh pakai balik. Baik, yang ketiga ialah mencabut khuf. Walaupun belum tamat tempoh, bi khal'ihima. Ini syarat yang disepakati oleh para ulama. Apabila seseorang itu mencabut khuf yang dia pakai, maka tamatlah tempoh. Dia tak boleh nak pakai lagi melainkan setelah dia ambil wuduk balik. Cuma ulama tak sepakat adakah batal wuduk orang yang berwuduk dengan menyapu di atas khuf. Sebagian ulama kata batal wuduknya, dan sebagian yang lain kata tidak batal. Hatta dalam mazhab Syafi'i pun ada 2 pendapat. Pertama yang kata batal wuduknya bila dia mencabut khuf, dan sebagian ulama kata tidak batal wuduk walaupun dia mencabut khufnya. Dan dia adalah pendapat Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ibn Taymiyah juga berpendapat benda yang sama. Mana selagi jika dia mencabut khuf, batal sapuan saja. Tapi wuduknya tidak terbatal. Macam orang sapu kepala lah. Dia sapu atas rambut, kemudian dia cukur rambut dia bagi botak. Batal tak? Tak batal kan? Jadi pendapat yang kata tak batal itu lebih baik lah. Lebih baik dan lebih saya tak pasti majoriti ke tidak. Baik. Kemudian sambungan. Sebagian ulama mengafdalkan sapuan atas khuf, manakala sebahagian mengafdalkan basuhan kaki. Maknanya sebagian ulama mengatakan afdal sapu atas khuf kerana ia adalah rukhsah, sementara ia adalah sunnah Nabi SAW. Manakala sebagian kata afdal basuh kaki kerana asal wudu ialah basuh kaki. Wal aslu afdal minal badal. Sapu di atas khuf ni hanya badal, yakni replacement, gantian. Asal wudu ialah basuh kaki. Of course lah, al aslu afdal minal badal. Yang asal itu lebih baik daripada yang badal. Walau bagaimanapun, sebagian ulama mengambil jalan pertengahan, di mana jika seseorang itu sedang memakai khuf, maka lebih baik dia menyapu di atas khufnya. Man tawadda summa labisa khuffai la yatakallaf bi naz'ihima iktida'an bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Ibn Taymiyah, orang yang memakai khuf janganlah dia mencabutnya, sapu saja di atasnya kerana mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa amma man qadamahu maksyufatan, adapun orang yang kaki dia tak pakai khuf, maka fal afdal an yaksilahuma wa la yatakallaf bi lubsihima. Kalau orang tu kaki dia tak pakai khuf, lebih afdal dia membasuhnya, jangan dia menyusah-nyusahkan untuk memakai khuf pula. Maknanya melihat kepada keadaan kita pada waktu itu. Jadi kalau kita pakai khuf, kita sapu. Kalau kita tak pakai khuf, kita membasuh kaki sebagaimana wuduk yang asal. Itu lebih baik.
Sebahagian lagi mengafdalkan menurut keadaan orang itu. Ini pendapat Ibn Taymiyah yang saya nukilkan. Harus juga menyapu di atas jabirah, iaitu balutan atas anggota wudu. Ya. Harus juga menyapu di atas jabirah, iaitu balutan atas anggota wudu. Jabirah ni ialah balutan jika kita luka lah. Orang panggil belat ataupun simen lah, kita kata simen. Orang zaman dulu pun bila patah kaki, dia akan balut tempat patah itu dengan jabirah. Dia panggil jabirah. Jadi jika kita ada jabirah di atas kaki, hatta di atas mana-mana anggota wudu, maka kita boleh menyapunya sahaja. Cuma ada sikit sebanyak perbezaan lah dengan sapu di atas khuf dengan sapu di atas jabirah. Nanti kita tengok kat bawah. Sapu atas jabirah tiada tempoh tertentu. Berbeza dengan khuf. Contoh tangan kita patah, kita boleh sapu di atas jabirah. Seumpama kata Ibnu Umar, maka na ala udwihi jurhum ma'sub alaihi. Siapa-siapa yang ada balutan di atas tempat wudunya, anggota wudunya, falyamsah 'alal ma'sub, maka hendaklah dia menyapu di atas balutan itu. Walyaghsil ma haulal asaib. Kemudian tempat selain daripada balutan itu hendaklah dia membasuhnya. Maksudnya kalau seorang tu ada balutan-balutan pada anggota-anggota wudu yang tertentu, tidak tertentu pada kaki lah, maka boleh sapu saja di atasnya. Adapun tempat-tempat yang lain hendaklah dibasuh seumpama biasa. Sebagian ulama mensyaratkan berwudu penuh dahulu sebelum sapuan di atas jabirah. Seumpama sapu di atas khuf juga. Dan ini yang standard dalam mazhab Syafi'i, di mana sebelum kita nak berwudu dengan menyapu di atas jabirah, hendaklah kita berwudu terlebih dahulu. Tapi sebagian ulama lain mengatakan tidak syarat untuk berwuduk terlebih dahulu. Boleh saja terus sapu di atas khuf, boleh saja terus sapu di atas jabirah bersandar kepada hadis Ibnu Umar yang saya baca tadi, yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi rahimahullah taala. Bahkan ia lebih menepati kaedah taisir atau memudahkan. Kalau nak wuduk dulu agak sukar. Kerana kita tak tahu patah bila. Takkan dah patah nak wuduk dulu baru nak pakai belat tu kot. Kan? Bila dah patah terus belat. Cuma kalau mazhab Syafi'i dia kena qada balik. Kalau dia berwuduk, dia balut sebelum berwuduk, dia wuduk dia sah. Walau sekadar sapu, cuma sembahyang dia kena qada balik. Kalau 2 bulan dia patah tangan, balut atas tangan, 2 bulan lah dia kena qada balik. Kalau dia berwuduk, kalau dia balut tempat patah dia tu sebelum dia berwudu, dan kira-kira amat mustahil lah, ya. Amat sukar lah. Dan dia menafikan prinsip taisir yang ada dalam syarak. Sementara hadis Ibnu Umar yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi itu menjadi sandaran para ulama yang mengatakan bahawa tidak perlu berwudu terlebih dahulu. Sama juga dalam hal yang sama, sebagian ulama mensyaratkan gabungan antara tayamum dan wudu. Maksudnya dia bertayamum, dia berwuduk dahulu seperti mana biasa. Tempat dia balut tu dia sapu saja. Kemudian at the end dia masih disyaratkan bertayamum. Itu juga yang distandardkan dalam mazhab Syafi'i. Dan saya kira majoriti para ulama. Tapi sebahagian mengatakan bahawa tidak perlu sama sekali. Cukup untuk dia sapu saja di tempat yang dia balut itu. Kemudian yang lain dia berwuduk sebagaimana biasa dan tidak disyaratkan bertayamum. Dan ketika itu pendapat yang lebih memudahkan lah. Dan isu ni isu khilaf, isu ijtihad. Nas yang ada pun terhad. Umpama hadis Jabir diriwayatkan dalam Sunan Abi Dawud tu, yang sahabat mati tu kan, pecah kepala, dia mati tu. Hadis itu sebenarnya pun di sisi sebahagian dia dhaif, di sisi sebahagian dia sahih. Jadi Allah Ta'ala alam. Saya kira pendapat yang paling memudahkan, tak perlu berwuduk terlebih dahulu sebelum membalut, dan juga tak perlu bertayamum, menggabungkan kedua-duanya. Cukup untuk berwuduk kemudian sapu di atas tempat yang kita balut. That's all. Baik, ini perbezaan antara khuf dengan jabirah. Khuf hanya untuk kaki, jabirah untuk mana-mana anggota badan, sama ada anggota wudu ataupun anggota-anggota yang lain. Kerana kadang-kadang bila nak mandi wajib, ada tempat yang dibalut yang tak melibatkan anggota wudu. Cukup untuk sapu sahaja pada anggota berkenaan.
Kemudian khuf untuk hada kecil saja. Adapun jabirah boleh hada kecil, boleh hada besar. Khuf ada waktunya, jabirah tidak ada waktunya. As long as tangan kita yang patah itu berbalut, walaupun bertahun lamanya, maka dia boleh disapu di atasnya. Khuf disyaratkan berwuduk terlebih dahulu. Jabirah tidak perlu, walaupun ada ulama yang mensyaratkan. Khuf disapu di bahagian atasnya sahaja. Jabirah hendaklah disapu keseluruhannya. Walaupun jabirah tu terletak di kaki, terbalut kaki kan, semua kena sapu. Tak boleh hanya bahagian atas umpama khuf. Tapi kalau khuf boleh sapu atas sahaja. Hatta Ali bin Abi Talib sebutlah hadis Abi Daud, "Lau kana din bir ra'yi lakana lau kana din bir ra'yi lakana asfalu." Macam mana hadis tu? Ali kata, kalaulah agama ini dengan akal, fikiran, nescaya sapu di bawah khuf lebih baik daripada sapu di atasnya. Lakana asfalul khuf aula bil masih min a'la. Itu matanya. Ali kata, lau kana din bi ra'yi lakana asfal al khuf aula bil masih min a'la. Falaka ra'aitu nabi la yamsah illa ala a'la al khuffain. Sedangkan aku tidak, kalau agama ini dengan akal fikiran semata-mata, nescaya sapu di bawah khuf itu lebih baik daripada sapu di atasnya. Sedangkan aku hanya melihat Rasulullah SAW tidak sapu, melainkan hanya bahagian atasnya saja. Sebab tu khuf mesti sapu di bahagian atas. Kalau sapu atas bawah lagi bagus. Hatta dalam mazhab Syafi'i disunahkan sapu atas dan bawah secara sekaligus. Tapi kalau sapu atas saja memadai. Kalau sapu bawah saja tidak memadai. Mesti sapu bahagian atas, dan kalau nak sapu bahagian bawah secara bersama-sama, maka dibolehkan, bahkan digalakkan oleh sebahagian para ulama. Baik. Lagi hal yang berkait dengan sapuan di atas khuf, umpama kita bincang tadi, khuf ni hanya stokin daripada kulit. Boleh tak sapu di atas stokin selain daripada kulit? Sebagai ulama mengharuskan, sebagai ulama tidak mengharuskan. Dan sekira pendapat ulama hadis sebahagian daripadanya, antara Al-Imam Ibn Taymiyah rahimahullah mengharuskan sapuan di atas semua jenis balutan yang dipakai, stokin yang dipakai. Tak kira sama ada daripada kulit, kulit sepakatlah boleh sapu. Tapi selain daripada kulit, ulama tak sepakat. Sebahagian membenarkan, sebahagian tidak membenarkan. Antara yang membenarkan adalah Al-Imam Ibn Taymiyah, dan disebut dalam Majmu' Al-Fatawa, as-sawab yajuzul masah ala jami'il lafaif. Katanya yang paling benar ialah boleh sapu di atas semua balutan. Boleh sapu di atas semua khuf, sama ada ia daripada kulit ataupun ia daripada daripada kutni, daripada kapas, dia daripada kain atau seumpamanya. Dalam konteks contemporary, Dr. Yusuf Al-Qardawi juga membenarkan sapuan di atas apa-apa stokin yang dipakai, sama ada daripada kulit, daripada benang, daripada kapas atau seumpamanya, di atas prinsip taisir. Sebab itu ia disebut sebagai mulhaq. Asal-asal sapuan ialah di atas stokin daripada kulit. Tapi stokin yang bukan daripada kulit, dia termasuk dalam mulhaqat. Mana kalau sapu di atas khuf daripada kulit boleh, apa masalah jika ia bukan daripada kulit, sedangkan itu semua adalah rukhsah. Dan sekali itu pendapat yang lebih tepatlah. Hatta ada hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Bukhari ataupun Abi Daud, dari Sunan Abi Daud, daripada Sauban, di mana katanya, ba'asan Nabi sariyatan fa asabahumul barat falamma qadimu zakaru zalika li Rasulillah fa amarhu Nabi an yamsahu ala al-asa'i wat tasaqin. Kata Sauban, Nabi pernah menghantar sekumpulan tentera ke suatu tempat. Kemudian kumpulan tentera itu mengalami kesejukan. Bila dia balik, dia mengadu pada Rasulullah SAW. Apa Nabi kata? Nabi menyuruh mereka menyapu di atas al-asa'i wat tasaqin. Al-asa'ib ialah al-imamah, mana tutup kepala yang dia pakai. Nabi suruh dia sapu atas tu saja. Al-asa'ib, kata Al-Imam Ibn Asir,
al-imamah. Mana apa-apa yang dipakai di atas kepala seumpama serban. Mana boleh sapu di atas serban saja. Sebab sejuk kan, tak kena kepala pun tak apa. Wattafakhin, dan apa-apa yang dipakai di kaki untuk menyejukkan. Nabi tak sebut kulit, Nabi tak sebut benang. Asal sahaja apa yang dipakai pada kaki. Walaupun alasan pada waktu itu ialah kerana sejuk. Tapi di atas prinsip memudahkan. Jadi apa-apa yang dipakai di kaki kita, sama ada daripada kulit, daripada benang atau seumpamanya, as long as dia dipakai untuk sejuk atau seumpamanya, maka dibolehkan di atas hadis berkenaan. Dan mungkin lagi lah ada hadis-hadis dan penghujah yang lain. Dan kita lihat dalam prinsip taisir, itu yang lebih baik lah ya. Di samping ia melibatkan khilaf. Ada ulama kata tak boleh stokeng yang nipis, ada tak boleh stokeng yang tebal, ada tak boleh menyerap air atau seumpamanya. Dan sebagian ulama mengatakan bahawa itu adalah syarat-syarat yang tidak ada nas dan dalil sama sekali. Dia di atas ijtihad semata-mata. Jadi bolehlah macam kita pakai stokeng sekarang. Walaupun bukan daripada kulit. Memang kita tak pakai kulit. Orang Melayu mana ada pakai stokeng kulit? Semua daripada benang. Jadi bolehlah as long as stokeng itu menutupi kawasan kaki kita yang wajib dibasuh. As long as ia tebal. Mana tak nipis sampai nampak kulit, tak boleh. Hatta kalau kita lihat fatwa Saudi sekalipun, majma' dia panggil apa? Darul Ifta tu Mesir. Saudi dia panggil apa? Kira majlis fatwa Saudi lah. Dalam fatwa dia, stokin boleh disapu walaupun daripada kulit atau selain kulit, as long as ianya menutupi yang wajib, dan ia tidak terlalu nipis, tidak syafaf, mana tak nipis sangat. Jadi kalau stokin daripada benang, dia tidak terlalu nipis, maka harus. Dan kalau kita lihat pendapat contemporary, hatta dalam fiqh sunnah biasanya dia akan guna pakaian itu. Amat sesuai lah untuk zaman sekarang. Amat sesuai. Baik. Jadi kita dah habis kot tentang al-mashu 'alal khuffain. Apa dah? Sejam apa? 6.30 dah? Ada nak tanya Syai? Kalau sapu di Jabirah, kalau ada dia tak boleh kena air. Maksudnya? Tak boleh kena air. Kalau kan tu tak boleh kena air. Perlu tu sapu. Jabirah memang kita sapu kat atas je. Kalau simen sekarang, kan? Simen sekarang sapu kat atas pun tak kena air pun, kulit mana kena air. Kan? Tapi kena sapu juga. Balutan tu tebal ke, nipis ke, daripada apa sekalipun, daripada bahan-bahan yang terkini pun, kena sapu juga di atasnya sebagai gantian kepada basuhan. Tak semestinya kalau kita balut dengan kain baru nak sapu. Kalau balut dengan benda lain, kena sapu juga. As long as dia adalah balutan. Sapu saja di sekeliling balutan berkenaan. Ada tanya ke? Apa lagi yang tertinggal? Tak ada kot. Jadi kita lihat hari ni, setengah orang dia tak belajar bab ni. Jadi kalau dia ambil wuduk kena buka kasut, nampak macam senang, tapi buka kasut ni kadang leceh. Saya pagi-pagi dah ada wuduk, pakai kasut, pakai stokin. Tengah hari kalau nak sembahyang duha ke apa, saya wuduk sapu atas stokin je. Kadang kawan-kawan pun tengok, tak basuh kaki lah. Basuh buat apa? Aku dah pakai stokin kan. Tu kena belajar kan. Jadi kita tak perlu cabut kasut, cabut stokin. Kadang-kadang menyusahkan. Cukup untuk kita sapu di atas stokin kita saja. Hatta kalau kasut pun sama. Tadi saya sebut tajuk dia sapu di atas khuf. Khuf ni stokin daripada kulit. Sebenarnya boleh saja sapu di atas apa-apa kita pakai pada kaki, termasuk kasut pun. Kalau kita pakai kasut, boleh sapu di atas kasut. As long as kasut tak ada najis. Kerana ada hadis juga Ibnu Umar dia sapu di atas kasut. Ada hadis daripada Mughirah bin Syu'bah dan Sunan Abi Daud, Nabi sapu atas kasut. Tapi dia dhaif lah di sisi sebahagian. Tapi sebagian ulama kata itu hadis hasan. Tawadda an-nabi wa masaha 'ala an-na'lain wal jawrabain. Nabi berwuduk, kemudian Nabi sapu di atas dua kasutnya. Na'lain ni dua kasut. Dua capal lah.
Na'al kan capal. Kasut lah kira kan. Dan Nabi juga sapu di atas stokin. Jawrak ni stokin, kalau stokin daripada kulit dia panggil khuf. Kalau stokin bukan daripada kulit dia panggil jawrak. Ada hadis Nabi sapu di atas stokin bukan daripada kulit. Tapi dari sudut sanad hadis tu ada pertikaian sikit. Tapi ada hadis yang sahih. Ibnu Umar antaranya dalam Musannaf Abdul Razak, dia sapu di atas dua kasutnya. Kerana tawadda' wa na'lahu fi rijlih. Dia wudu, kemudian di kakinya ada kasut. Dia pakai kasut. Wa masah alaihima, dia pun sapu. Orang pun tanya, tasnah hakaza? Pasal apa kamu buat macam tu? Biasalah kan orang tak pernah tengok macam kita lah. Bila kita buat benda orang tak pernah tengok macam tu, dia tanya, kau buat macam ni? Jadi sahabat Nabi pun ada yang tak pernah tengok Nabi buat macam tu. Sebab tu dia tanya macam tu. Macam kes jari tadi lah. Bila jari kencing, Nabi jari wuduk sapu saja, dia kata, pasal apa kau buat macam ni? Jadi sama lah kes Ibnu Umar, orang tengok dia buat macam tu, apa siapa kau buat macam ni? Sebab bukan semua sahabat tahu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kalau kita belajar ilmu hadis, khabar ahad memang diterima dalam apa-apa ilmu sekalipun. Pasal tak semua Nabi ajar agama fi hadrati jama'ati sahabah, mana di hadapan sahabat yang ramai. Kadang Nabi duduk seorang kan. Jadi Ibnu Umar kata kazalika kana Nabi yaf'al. Aku buat ni macam inilah Nabi SAW melakukannya. Maksudnya sapu di atas dua kasut, ada hadis yang marfu' kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mungkin setakat tu aku. Ini asas lah kepada tajuk fiqh kita. Kalau yang tadi imamah tu, dia syarat dia kena ambil wuduk dulu kan? Sapu atas wuduk tak ya. Sapu atas kepala tak ada syarat. Dia termasuk dalam rukun tu lah. Mana sambil kita wuduk, kita terus sapu di atas serban ataupun kopiah atau apa-apa yang kita pakai. Walaupun semata-mata di atas benda berkenaan boleh. Walaupun sebagai ulama kata tak sah. Kalau mazhab Syafi'i dia tak sah. Dia mesti sapu jugalah kepala walau sikit. Sebab ada hadis Nabi sapu imamah saja. Macam hadis Amru saya baca dulu, Nabi sapu atas imamah saja. Sama juga hadis Sauban saya baca tadi. Ada hadis yang menunjukkan bahawa boleh sapu di atas serban semata-mata. Tapi ada hadis yang Nabi sapu kepala dan serban. Macam hadis Mughirah tu, dulu saya pernah baca. Nabi sapu di atas kepalanya dan serbannya. Tak perlu sapu kepala, dia sekali dengan wuduk yang first tu. Tapi kalau khuf ni dia mesti wuduk macam biasa lebih. Dia ada beza sikit lah dengan sapu atas ni. Boleh kot. Jadi mungkin setakat itu dulu. Qul qul azza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.